Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid tahun 5 khasnya. Jadi hari ini Alhamdulillah kita dapat teruskan kelas kita, iaitu kelas pendidikan kesihatan, dan untuk hari ini kita akan terus pembelajaran kita, iaitu kita akan terus pada tajuk bantuan awal kecederaan melecet dan bantuan awal kecederaan melecur. Jadi untuk pelajaran hari ini, cikgu harap kamu dapat bersedia dengan buku teks pendidikan jasmani dan kesihatan dan terus buka pada muka surat 103 dan 104. Jadi untuk dalam tajuk ini kita akan berbincang, kita akan mempelajari tentang bantuan awal yang perlu kita ambil bagi kecederaan, iaitu dua jenis kecederaan. Yang pertama, kecederaan melecet, dan yang kedua untuk kecederaan melecur. Jadi sebelum kita meneruskan kelas kita, ada baiknya kita akan baca doa sebelum belajar dahulu. Okey, baik. Untuk murid-murid Islam, harap bersedia untuk bacaan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahilah ke atas kami khazanah rahmatmu. Wahai Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tadi kita dah baca doa sebelum belajar. Mudah-mudahan doa kita tadi diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberkati apa yang kita belajar pada hari ini. Baik. Jadi kita akan mula pembelajaran kita, dan cikgu harap kamu bersedia dengan buku teks pendidikan jasmani dan kesihatan tahun 5 dan terus buka pada muka surat 103 dan 104. Okey? Baik. Pada muka surat 103 kita akan jumpa tajuk, iaitu subtopik itu tajuk kecil, iaitu tajuk bantuan awal. Bantuan awal bagi kecederaan, dua jenis kecederaan yang cikgu sebut tadi, iaitu yang pertama kecederaan melecet dan yang kedua kecederaan melecur. Baik. Untuk tajuk ini kita baca sama-sama dan kita bincang sama-sama. Okey? Baik. Sedia? Bantuan awal. Kita baca bantuan awal. Bantuan awal, perhatikan dan lakukan tunjuk cara berdasarkan langkah-langkah memberikan bantuan awal untuk kecederaan melecet. Okey, kita perhatikan yang pertama, iaitu bantuan awal kecederaan melecet. Okey, baik. Kita tengok gambar yang pertama. Dia bagi situ ada berapa gambar? Ada 3 gambar. Gambar yang pertama, dan yang kedua, dan yang ketiga. Gambar-gambar ini dia tunjuk untuk kita bagaimana kita caranya untuk kita memberi bantuan awal pada rakan-rakan kita yang mengalami kecederaan melecet. Okey, kita perhatikan pada gambar yang pertama. Okey, gambar pertama tu kawan kita sedang duduk di bangku, dia tanggalkan kasut dia. Okey. Ini
sebab dia sudah terkena kecederaan melecet. Yang pertama, bila kita ni kena kecederaan melecet, yang pertama apa yang perlu kita buat ialah hentikan aktiviti jika berasa tidak selesa. Bila kita pakai kasut kan, kasut yang tidak sesuai, saiz tak sesuai, mungkin kita tak pakai stocking, mungkin akan berlaku melecet pada kaki kita. Okey, bila kita rasa tak selesa, bila kita rasa pedih di bahagian kaki kita, terus kita hentikan aktiviti tersebut. Yang pertama, hentikan aktiviti jika berasa tidak selesa. Tanggalkan kasut, berhenti dan duduk dekat yang selesa lah. Baik, yang kedua, bila kita buka kasut, yang kedua, cuci luka dengan air bersih dan sapukan antiseptik. Sapukan antiseptik. Dia minta kita buat macam tu. Okey. Baik, apa dia antiseptik? Ni info untuk kamulah. Antiseptik ialah bahan kimia, contohnya seperti iodin, alkohol, asid borik dan lain-lain, yang digunakan untuk membunuh atau mencegah pembiakan bakteria pada permukaan kulit, iaitu pada luka, ataupun digunakan untuk membersihkan perkakasan pembedahan, ataupun kita boleh gunakan dia sebagai kita nak cuci bahagian rumah kita, lantai kita boleh. Itu dia antiseptik. Antiseptik ni satu bahan kimia yang mencegah ataupun membunuh pembiakan bakteria. Jadi dia minta kita cuci luka dengan air bersih dan sapukan antiseptik. Seperti dalam gambar tu. Cuci luka kita dulu dengan air yang bersih, kemudian sapukan antiseptik. Kalau antiseptik ni, kalau dekat farmasi dia ada jual, ada yang macam-macam jenama ada. Contoh yang paling glamournya Dettol. Dettol kan kamu selalu gunakan kan. Baik. Langkah yang ketiga, bagaimana kita nak merawat kecederaan melecet ni? Langkah yang ketiga, bila dah bersih tadi kan, langkah yang ketiga, balutkan luka dengan plaster atau kain kasar. Kain kasar ni kain biasa. Kita potong kain mana-mana, kain yang bersih, ataupun kain pembalut luka. Kita gunakan. Balutkan luka dengan plaster atau kain kasar. Nama-nama kain kasar. Jika perlu, bawa pesakit berjumpa doktor untuk mendapatkan rawatan lanjut. Kenapa? Sebab kita tak tahu sebenarnya melecet serius mana keadaan dia kan. Kalau kita tengok teruk ni, kita bawalah dia ke klinik untuk mendapatkan rawatan lanjut. Okey, baik. Itu adalah 3 langkah bagaimana kita nak bantu, kita nak rawat kecederaan melecet. Yang pertama tadi, kita ulang balik hentikan aktiviti jika berasa tidak selesa. Yang kedua, cuci luka dengan air bersih dan sapukan antiseptik. Dan yang ketiga, balutkan luka dengan plaster ataupun kain kasar. Jika perlu, bawa pesakit tersebut berjumpa doktor untuk rawatan lanjut. Okey, faham? Setakat ni ada 3. Maknanya ada 3 langkah bagaimana kita nak merawat, nak bagi bantuan awal. Maksud dia nak bagi bantuan awal bagi seseorang ataupun kita sendiri yang terkena yang mengalami kecederaan melecet. Okey, last sekali kita baca ada gambar murid perempuan kat situ kan. Okey, dia cakap apa tu? Jika kecederaan melecet tidak diberikan rawatan dengan segeranya, bahagian yang melecet akan mengalami jangkitan kuman dan mengambil masa yang lama untuk sembuh. Kita tengok kecederaan melecet ni kecederaan yang biasa-biasa je kan. Okey, tapi walaupun dia kecederaan yang tidak serius, yang ringan lah, boleh dikatakan yang kecederaan ringan saja, kalau ianya tidak dirawatkan dengan betul, jangkitan kuman boleh berlaku pada bahagian luka dan boleh menyebabkan luka tersebut lambat sembuh. Sebab
dah terkena jangkitan kuman, dan kemungkinan besar kawasan yang cedera itu mungkinnya akan jadi berkudis dan bernanah. Yang tu serius. Okey, jadi kita tak naklah macam tu, kan? Okey, baik. Kita tengok kecederaan yang kedua, itu kecederaan melecur. Okey. Okey, murid-murid, harap kamu semua masih lagi bersama saya. Baik, kita teruskan pelajaran kita. Kita tengok bahagian rawatan awal untuk kecederaan melecur. Kecederaan melecur ni sebab apa? Sebab terkena api ataupun terkena benda-benda yang panas. Okey, kita baca sama-sama ya. Perhatikan dan lakukan tunjuk cara berdasarkan langkah-langkah memberi bantuan awal untuk kecederaan melecur. Okey, baik. Kita tengok dia ada berapa gambar kat situ. Dia ada dua gambar, maknanya ada dua langkah bagaimana caranya untuk kita memberi bantuan awal kepada seseorang yang mengalami kecederaan melecur. Okey, baik. Gambar yang pertama. Siramkan kawasan yang melecur dengan air paip selama 10 minit hingga 15 minit. Dia kena siram dengan air dulu, bagi dia reda, kepanasan dia tu reda, bagi dia sejuk si kulit yang terbakar tu, kulit yang terkena bahan panas tadi, moga dia sejuk sikit untuk mengelakkan kecederaan mengelembung kat situ dapat diredakan. Okey. Itu tujuan dia, untuk menyejukkan kulit yang terbakar tadi. Okey. Yang kedua, bila dah siram air 10 minit hingga 15 minit, lepas tu gambar yang kedua tu dia tunjuk apa? Dia tunjuk sapukan krim yang sesuai dan balutkan dengan kain kasar. Okey. Jika perlu, bawa mangsa berjumpa doktor untuk mendapatkan rawatan lanjut. Okey, itu dia caranya. Siram, lepas tu sapu krim yang sesuai. Ada krim macam-macam krim sekarang ni untuk merawat rawatan melecur ni. Okey, balut dan bawa mangsa yang cedera tersebut berjumpa doktor untuk mendapatkan rawatan lanjut. Okey, kita tengok informasi kat situ. Ada yang dalam kotak yang warna biru tu. Jika kawasan melecur ditutupi pakaian, tanggalkan pakaian dengan berhati-hati. Contoh dia hari tu dia pakai baju lengan panjang. Contoh, dia melecur dekat lengan dia. Maknanya kawasan yang melecur tu ada baju dia lah kan, ada kain lah. Okey, bila kita nak tanggalkan pakaian dia tu, tanggalkan dengan perlahan-lahan, dengan berhati-hati, sebab kawasan yang terbakar tu kalau tersentuh ataupun bergeser dengan pakaian dia cukup pedih. Okey, baik. Kita teruskan. Ada seorang murid lelaki yang pakai songkok tu, dia cakap apa dalam tu. Kita baca sama-sama ya. Jika kecederaan melecur tidak dirawat segera, bahagian yang melecur boleh dijangkiti kuman dan menyebabkan bernanah. Okey, kulit mengelembung, sakit kulit yang teruk dan berparut. Okey, jadi seseorang yang mengalami kecederaan melecur ni perlu dirawat dengan segera. Sebab untuk mengelakkan Untuk mengelakkan dijangkiti kuman dan boleh menyebabkan kulitnya menggelembung dan sakit kulit, serta dia boleh meninggalkan kesan parut. Kamu pernah tengok kan yang kalau kawan kita pernah terkena api ke bahan panas, dia akan berparutlah kulit dia jika tidak dirawat dengan betul. Okey, itu dua langkah bagaimana kita nak memberi bantuan awal kepada seseorang ataupun kita sendiri yang mengalami kecederaan melecur. Okey, untuk pengukuhannya,
Dekat rumah semua ada internet kan? Okey. Untuk maklumat tambahan, di sini ada dinyatakan pengukuhan. Layari laman sesawang itu web www.myhealth.gov.my. Dalam buku tu ada sebut, dan cari maklumat untuk mengelakkan kecederaan meleceh dan melecur. Ada maklumat situ. Cikgu dah buka dah laman web ni. Memang ada maklumat macam mana kita nak elakkan daripada mengalami kecederaan meleceh dan melecur, dan bagaimana untuk kita nak merawatnya. Tu dia ada, memang ada dalam tu. Cikgu dah tengok dah. Okey, jadi kalau kamu ada masa, jika kamu nak tambah maklumat pada dalam tajuk ni, kamu boleh buka laman web tu. Okey, laman web tu senang dibuka dan senang difahami sebab dia menggunakan bahasa yang mudah. Okey? Itu dia. Itu saja. Harap kamu boleh fahamlah bagaimana kita nak rawat. Pertama tadi apa dia? Kecederaan meleceh, dan yang kedua itu kecederaan melecur. Okey. Murid-murid semua, seperti biasa, sebelum cikgu tamatkan kelas kita pada hari ini, cikgu akan tinggalkan kamu dengan tugasan. Okey, tugasannya ringkas saja, senang saja. Jawapan dia pun kamu boleh cari dalam buku teks tempat yang kita baca tadi. Okey, tugasannya berbunyi, kamu sedang berehat di ruang tamu. Tiba-tiba terdengar suara adik menjerit di dapur. Kamu mendapati kaki adik telah terkena air panas. Okey, terangkan langkah-langkah bantuan awal untuk merawat kaki adik. Adik ni dia terkena air panas. Maknanya dia ni dapat kecederaan apa? Okey, bila kena sesuatu yang panas namanya kecederaan melecur. Tadi kita dah bincang tadi. Ataupun sebelum tajuk ni pun kita dah bincang dah, kan, tajuk kecederaan melecur ni. Okey, jadi dia minta kita terangkan langkah-langkah bagaimana kita nak bagi bantuan awal kepada adik yang terkena air panas tadi. Okey, dia minta 3 langkah. Maknanya kamu ceritakan macam mana nak buat. Okey, boleh faham? Okey, kamu karang dengan ayat sendiri, senang saja. Okey. Kalau guna ayat sendiri lagi bagus. Maknanya kamu faham betul-betul. Okey. Baik, itu saja untuk hari ini. Jadi sebelum cikgu tamatkan kelas cikgu ucapkan tahniah kepada semua murid yang sudi menonton video ini dan selama ini sudi mengikut kelas cikgu tanpa ponteng. Okey. Terima kasih banyak-banyak dan cikgu ucap tahniah, setinggi-tinggi tahniah kepada semua murid. Dan ini sebelum cikgu akhiri kelas ini, cikgu ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Okey, jangan lupa subscribe channel cikgu untuk memudahkan kamu mengikuti kelas-kelas saya pada masa-masa yang akan datang. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.